Color grading tu adalah tidak wajib. Okey, aku ulang sekali lagi. Color grading adalah tidak wajib. Aku malah nak ulang banyak-banyak. Nanti kan ada yang mencarut dekat komen bawah ni. Sebab apa? Sebab color grading ni adalah untuk cantikkan korang punya video tu. Andai kata kalau korang dah shoot video tu cantik pada pendapat korang, then kenapa nak grading lagi kan? So kalau korang rasa benda tu macam tak cukup power, tak cukup cinematic, and then tak cukup stylized macam yang korang nak, and that's why baru kita buat color grading. Kalau tak payah. Buang masa je. Okey, sebelum kita teruskan dengan editing ni ataupun color grading topik hari ni, aku nak tanya korang. Kenapa kes COVID tak turun-turun lagi? Korang degil tak nak duduk rumah Aduh, tension aku. Dah setahun kot tak balik kampung. Oh, tak apa buang masa. Jom lah kita teruskan dengan color grading ni. Okay, so sekarang ni kita dekat edit tab. Okay, so kita pergi dekat color. Okay, dekat bawah ni dia ada color punya tab. So bila kita dah masuk color, actually aku tekan dekat clip ni, kita ada 4. Aku just bawa 4 je lah contoh kan. 2 video B-roll, okay, lighting yang sama, and then 2 lagi clip untuk A-roll. Macam video yang aku tengah-tengah cakap ni, ini adalah A-roll lah kita panggil. So pun lighting dah setup yang sama, cuma profile aja aku tukar lain sikit. Tapi sebabkan dia punya setup ataupun lighting sama, so kita boleh pakai grading yang sama. Okay, tak buang masa, kita mulalah. Okay, first aku dah cut apa semua. Aku dah cut, aku dah trim cun-cun. So kita cari kita punya hero shot. Hero shot tu maksudnya angle yang paling cantik lah, paling baik lah dalam video korang kan. Okay, macam ni mungkin macam ni dia punya angle yang paling cun bagi aku. Okay, so pakai DaVinci ni dia pakai node. Ni adalah node. Okay, so normally aku akan tambah sampai 4 untuk basic grading. Kalau korang nak faham, grading dengan color correction adalah lain-lain tau. Untuk color correction aku bagi tahu untuk next topic lah. Okay, first aku akan tambah dulu node. Okay, aku tekan shortcut alternate S 1, 2, 3, 4. Macam aku cakap inilah. Macam tajuk video ni adalah 4 step yang basic untuk korang color grading korang punya video. Okay, so aku tutup dulu clip ni. Ellie tampak besar sikit dia punya window dia ni. First aku akan adjust dia punya exposure ataupun dia punya contrast, just basic je. Macam ni aku base pada graph ni tak cukup lagi. At least aku akan tambahkan lagi dia punya gain sampai agak-agak macam dah rasa okey lah normally. Okay, sebab aku suka main contrast. Image aku suka main contrast, so aku akan tambah sikit contrast. Once korang dah puas hati, okay, macam ni bagi aku dah okay. Sebab dia punya highlight dengan dia punya shadow tak crush. Maksudnya dia tak rapat dekat 0 ataupun 1000. So bagi aku ni exposure yang okay lah kan. Okay, step yang kedua aku akan adjust sikit dia punya white balance. Okay, dekat sini ada temperature dengan tint. Untuk video ni sebab akan aku pakai manual semua, so aku dah tahu aku punya lampu tu temperature berapa. So aku just tweak sikit je lah kot. Ni mungkin agak kuning sangat, aku akan tarik ke biru sikit, so akan jadi neutral balik. Okay, and then untuk tint aku suka main hijau sikit. Okay, bagi aku macam ni dah nice. Apa yang aku akan tambah lagi adalah tambahkan dia punya sharpness. Okay, so aku pergi dekat dia punya blur ni. Okay, lepas tu dekat radius ni kita tekan yang tengah ni. So dia nama dia sharpen lah. So yang ni aku akan turunkan sikit sampai 47. Sebab kalau untuk produk aku lagi suka dia punya kualiti tu sharp lah. Kalau untuk subjek macam orang ke yang ada skin tone, aku suka main soft sikit. So macam ni. And then last kali aku akan tambahkan LUTs lah. So LUTs yang aku guna adalah daripada Premiere Pro dulu. Aku buat sendiri. Kita pergi tekan dekat node baru. Setiap node adalah untuk satu adjustment lah. Macam Premiere Pro korang biasa akan pakai layer. So untuk DaVinci kita pakai node. So pergi dekat sini, belah kiri ni ada LUTs. So aku akan
carilah aku punya preference punya LUT. Normally untuk video-video macam ni aku akan pakai LUT yang sama sebab aku nak kekalkan dia punya style yang sama. Aku akan pergi aku punya LUT sendiri dan aku pakai yang ni lah, LUT Cinematic 2. Normally aku pakai yang ni. So aku double click je, so dia dah apply LUT. So normally bila kita apply LUT, kadang-kadang dia punya strength ataupun kekuatan LUT tu terlampau kuat sangat, terlampau padu sangat. Normally aku akan kurangkan sikit. Kita pergi dekat note key ni. Dekat key output kita boleh kurangkan kita punya strength untuk setiap LUTs lah ataupun setiap note in general. So aku akan tambah. Aku rasa macam 40% bagi aku okey lah. So macam ni dah okey. So once dah siap, sebab kita ada lagi satu clip, okey. Satu clip yang dia punya lighting dia sama dan dia punya setup dia sama. So kita boleh copy paste je setting yang kita dah buat tadi. So ni clip yang previous yang kita buat. Okey, ni clip yang kedua, kita belum color grade. Kita copy paste senang je, klik dekat video yang kita dah edit tadi, klik kanan dan kita apply grade. So terus jadi. Okey. So ini before. Okay, ini after. So nampaklah dia punya beza dia, before and after. Okay, untuk klip yang seterusnya, sebabkan dia punya setup dia lain, tempat dia lain dan dia punya white balance dia lain, berbeza sikit. So kita kena edit balik and then kita buat step yang sama macam tadi. So aku tambah 1, 2, 4. Okay, sama juga. Kita adjust dia punya gain, dia punya mid-tone sikit. Okey, tambahkan dia punya kontras. Sebab aku suka hitam, dia punya shadow deep, biar deep black lah. Dan yang kedua kita buat lagi adjust sikit dia punya white balance. Macam tadi juga lebih kurang, sebab aku pakai lampu yang sama. So dia punya temperature sama, cuma setup ataupun tempat lah beza. So untuk yang ketiga, sebabkan ini adalah video yang ada skin tone apa semua, subjek tu adalah orang atau manusia, aku tak suka main sharp sangat, aku suka main soft. Lagi-lagi kalau kita shoot wedding, normally subjek ataupun dia punya pengantin tu kalau boleh nak dia punya kulit dia smooth lah. Apa yang aku buat, aku klik dekat note yang baru. Macam tadi kita tambah sharpness, yang ni kita kurangkan dia punya detail ataupun dia punya mid tone dia, kurangkan. Normally aku kurangkan sampai 30 lah, lebih kurang. Okay, so mungkin dekat dalam YouTube tak nampak beza sangat. Aku tutup ni bagi besar dan aku try zoom sikit. Okay, ini dah apply, ni belum apply. Dia punya kontras ataupun dia punya kontur dekat muka tu macam smooth sikit lah. And then apa yang aku suka buat, aku akan tambah satu lagi. Okay, ni extra sikit lah. Ni tak kisah, kalau nak buat better, kalau tak nak buat pun tak apa. Aku akan tambah kita panggil vignette dekat tepi. So untuk tambahkan vignette tu, pergi dekat window ni, dekat transform, tekan dekat yang shape yang bulat ni. Okay, aku akan agak-agak besar lah, dan kita softkan sikit dia punya vignette tu bagi tak nampak ketara sangat. Okay, and then kita tekan yang ni untuk distort pula, untuk apa panggil betul kat sini aku lupa nama term dia. Okay, then kita pergi dekat yang grid ni. Okay, kita kurangkan dia punya shadow ataupun highlight dia. Okay, kalau aku teruk sangat nampak lah, sebab dia nampak dia punya kontras dia. Aku akan tarik sikit je, at least nampak perbezaan. And then biarkan kita punya attention viewers tu dekat subjek yang which is dekat tengah lah. So that's why kita letak vignette hitam ataupun shadow gelap kat tepi. So kita punya mata akan tertumpu dekat subjek, at least sebab dalam video ni subjek tu adalah yang paling penting. So bila dah macam ni, okay, aku tunjuk sikit lah beza before dan after. Ni before and then ini after. So nampak lah dia punya beza dia kan. So at least lagipun dekat tepi-tepi ni
tak penting sebab banyak berselerak bagi aku. Okay, then last kita tambah juga light yang sama. So aku double klik, sama juga aku akan kurangkan sebab ni heavy sangat. Aku akan kurangkan dia punya strength untuk lights tu. Okay, daripada kosong aku naik sikit-sikit je. Macam ni dah okay. Okay, dalam 50%, 50. Okay, ni aku tunjuk before after. Ni before. Okay, before kita color grade. And then ini adalah after. So nampak kan dia punya perbezaan dia. Aku okay, aku disable semua satu-satu node. Kita tengok one by one. First kita buat basic. Okay, which is aku tambah dia punya gain, aku betulkan dia punya exposure lah senang cerita. Then kita betulkan dia punya white balance. Okay, nampak neutral sikit. Dan kita tambah vignette dengan apa tadi, kita kurangkan dia punya sharpness untuk video ni, untuk skin tone. And then kita tambah light untuk overall look lah. So ni dia punya dah siap lah. Bila dah siap, dan sama juga aku ada satu lagi clip. Okay, yang ni setup dia sama tapi aku pakai profile picture lain. Okay, sebabkan dia punya lighting semua sama. Kita boleh juga copy paste. Mungkin kalau nak tweak, kita tweak sikit je. So kita cari dia punya hero shot. Let's say macam ni. Klik kanan dekat video yang kita dah edit tadi. Then apply grade. Okay, actually sebenarnya bagi aku dah cantik juga video ni. Rasa tak payah edit sangat. Kalau aku nak edit pun mungkin aku akan tambah sikit dia punya light tadi. Okay, and then white balance mungkin aku suka injak ke kiri sikit ke kanan untuk tambahkan dia punya warm tu. Sebab aku suka macam kuning-kuning sikit lah kalau korang perasan dekat dalam video aku. Alright, so okay, ini before and then ini after. Okay, harap korang boleh apply teknik-teknik yang aku ajar ni. Actually basic teknik je, cumanya korang nak kena faham sesuatu function dalam setiap color grading ni. So untuk adjust exposure, untuk adjust white balance, and then kurangkan ataupun tambahkan dia punya sharpness. Lepas tu tambah light. So benda ni basic je. And then boleh jadikan video korang tu nampak professional lah. And then boleh guna dekat mana-mana software, Final Cut, dekat Premiere Pro, dekat Filmora pun boleh, tak ada masalah. Sebab teknik yang aku bagi ni basic je. So nanti kita jumpa lagi. Minta komen dekat bawah kalau korang tak faham ke, at least ada cadangan untuk next video. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. And then peace out.